Salam sejahtera, nama saya Vivian Chen Chialing, nomor metrik saya 202967. Pada hari ini saya akan membentangkan referensi buku Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi. Saya akan memberitahu tentang buku ini sedikit dahulu. Buku ini dikarang oleh Profesor Dr. Normaliza Abdul Rahim. Buku ini diterbit oleh penerbit Universiti Malaysia Terengganu dan mengandungi 103 muka surat. Buku ini mengandungi 7 bab, yaitu bab pertama kajian wacana, bab kedua pendekatan wacana, bab ketiga analisis wacana, tekstur dan ujaran, bab keempat strategi komunikasi, bab kelima taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi, bab yang keenam analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak, dan bab yang ketujuh cadangan kajian akan datang. Bab pertama kajian wacana. Dalam bab ini telah menerangkan apakah itu wacana. Berikut merupakan definisi wacana. Wacana merupakan bahasa daripada individu atau kumpulan dalam bentuk ujaran, interaksi, teks, dan tulisan. Menurut Asma Haji Homar pada tahun 1986, wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, yaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan penuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Wacana juga didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran dan melebihi batas ayat. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi, yaitu hadir selepas tingkat ayat. Ini merupakan pandangan sarjana tentang wacana. Menurut Edmondson pada tahun 1981, wacana adalah suatu peristiwa berstruktur yang dimanifestasikan dalam perilaku linguistik bahasa atau yang lainnya. Menurut Brown dan Euler pada tahun 1983 pula, wacana boleh dilihat melalui lisan dan tulisan yang dianalisis bagi tujuan pemahaman yang lebih baik. Menurut Prof. Dr. Normaliza Abdul Rahim pula, wacana meliputi ujaran, interaksi, dan teks yang dianalisis bagi tujuan mencari makna tersirat dan tersurat. Wacana juga meliputi bahasa, simbol, isyarat, dan apa jua yang memberi makna kepada pihak yang terlibat. Seterusnya yaitu bab kedua, teori dan pendekatan wacana. Bab yang kedua menyatakan tentang teori analisis wacana yang dikemukakan oleh Brown dan Euler, yaitu yang terbahagi kepada 4, yaitu praandaian, implikator, rujukan, dan inference. Yang seterusnya yaitu teori analisis wacana Stubb. Menurut Stubb, pada tahun 1983, analisis wacana merujuk pada kajian bahasa terhadap ayat atau klausa. Teori Stubb telah memfokuskan pada linguistik wacana, yaitu pendekatan linguistik wacana, keboleh ramalan, fonotaktik, tata bahasa, intuisi tentang urutan wacana, keboleh ramalan dan idealisasi, kawalan berstruktur bermaksud, wacana kanonikal dan idealisasi, analogi, dan terakhir kesimpulan. Yang seterusnya yaitu teori analisis wacana Cohort. Analisis wacana ini dimulai oleh Fife pada tahun 1957 yang mengungkapkan tentang linguistik kontekstual bahwa bahasa baru bermakna apabila berada dalam suatu konteks. Cohort mengatakan bahawa wacana boleh dianalisis dengan 3 elemen, yaitu dari linguistik kontekstual, fungsi bahasa, dan konteks. Seterusnya yaitu
teori analisis wacana kritis oleh Wandich pada tahun 1977. Wandich ini dia membagikan analisis wacana kepada beberapa elemen, yaitu makro dan mikro, kuasa kawalan, kawalan wacana awam, dan kawalan pemikiran. Seperti yang dibahagikan kepada 3, yaitu struktur makro, superstruktur, struktur mikro. Oke, seterusnya yaitu teori analisis wacana kritis yang oleh Fairclough pada tahun 1995. Oke, Fairclough ini telah menitik beratkan teori analisis wacana kritis dalam analisis data. Analisis Fairclough telah terbahagi kepada 3 elemen, yaitu analisis texture, analisis wacana praktis, dengan analisis praktis sosial. Okey, dalam analisis tekstur terbagi pada 3 lagi, iaitu tata bahasa, leksika, dan kohesi. Tata bahasa terbagi pada tema, leksika terbagi pada metafora, kohesi terbagi pada 2, iaitu pengulangan dan konjungsi. Dalam analisis wacana praktis pula terbagi kepada 2, iaitu intertekstualiti dan interdiskuisi. Dan intertekstualiti iaitu perandaian, meta wacana dan penafian, manakala dalam interdiskuisi iaitu naratif, perbahasan, expository dan luahan. Okay. Dalam analisis praktis sosial pula iaitu ekonomi, politik dan sosial. Okey. Seterusnya iaitu pendekatan analisis wacana Nurmaliza Abdul Rahim pada tahun 2008. Okay. Pendekatan analisis wacana Nurmaliza Abdul Rahim terbagi pada 5, iaitu perandaian, emosi, nilai dan budaya, bahasa, dan inference. Dalam perandaian terbahagi pada intuisi dan konteks, manakala emosi terbagi pada 3, iaitu positif, negatif, emosi bercampur. Nilai dan budaya terbagi pada diri, masyarakat, dan adab. Bahasa terbahagi kepada 4, iaitu bahasa pertama, kedua, ataupun ketiga. Former ataupun tidak former, kesalahan bahasa, dan linguistik. Inference pula terbagi pada 3, iaitu rumusan keseluruhan, rumusan topik perbincangan, dan penutup kata. Okey, bab 3. Okey, bab 3 ini kajian analisis wacana meliputi 3 kajian, iaitu kajian wacana tekstur lirik lagu, wacana tekstur cerita sosial, dan ujaran dalam kalangan kanak-kanak autisme. Okay. Kanak-kanak autisme merupakan kanak-kanak yang mempunyai gangguan perkembangan saraf yang boleh menyebabkan kesukaran untuk berkomunikasi, menjalani interaksi sosial, dan masalah tingkah laku. Kanak-kanak ini mempunyai dunia mereka sendiri dan berinteraksi dengan orang lain merupakan satu perkara yang sukar. Malah mereka tidak faham cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oleh itu adalah wajar supaya nilai sosial dapat diterapkan dalam kalangan kanak-kanak autisme supaya mereka lebih memahami akan nilai tersebut dan dapat bersosial dengan orang lain. Okay. Nilai sosial ini bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya kepribadian yang mulia. Dengan wujudnya dalam nilai dalam diri, maka negara akan menjadi lebih aman dan sejahtera. Nilai sosial boleh diterapkan dalam kumpulan masyarakat dan individu. Kumpulan masyarakat dan individu yang dikaitkan adalah seperti yang berikut, iaitu keluarga, jiran tetangga, pelajar sekolah, pelajar universiti, masyarakat tempatan, dan individu. Selain itu, nilai sosial boleh disebarkan dalam bentuk berikut sama ada dalam bentuk ujaran, lisan, teks, atau tulisan seperti cerita, lagu, dialog, cerpen, novel, penulisan, blog, media sosial, cerita pendek, sajak, puisi, filem, monolog, surat, email, pantun, syair, gurindam, akhbar, ucapan, debat, iklan, perbualan, buku akademik, buku rujukan, majalah, animasi, komik, dan teka-teki.
Oke, nilai sosial dan kajian ini terbagi kepada 3 bahagian, yaitu nilai sosial dalam cerita sosial, nilai sosial dalam lagu kanak-kanak, dan nilai sosial dalam kalangan kanak-kanak autisme. Oke. Ini merupakan ciri-ciri nilai cerita sosial dan lagu sosial adalah seperti yang berikut. Yang pertama, watak yang dicontohi. Kedua, perwatakan yang mempunyai nilai. Yang ketiga, plot yang menarik. Keempat, plot yang mudah difahami. Kelima, latar belakang yang berbagai dan berkaitan. Yang keenam, teladan yang baik. Ketujuh, budaya. Dan terakhir, emosi dan yang negatif. Oke. Ini merupakan kajian dalam buku ini. Okay. Dalam bab 3 ini, nilai sosial dalam cerita sosial terbagi pada 5 cerita sosial, yaitu cerita sosial 1, nenek dan datuk, cerita sosial 2, saya yang istimewa, cerita sosial 3, keluarga saya, cerita sosial 4, hati, cerita sosial 5, jiran. Okay. Nilai sosial dalam lagu kanak-kanak yaitu keluarga, saya yang istimewa, diri, saya faham, dan yang terakhir saya tahu. Oke. Nilai sosial dan kalangan kanak-kanak autisme pula yaitu ini dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana oleh Nurmaliza Abdul Rahim pada tahun 2018. Ujian ini hanya memfokuskan pada elemen andaian saja. Oke, dalam konteks ini perbualan kanak-kanak direkam, ditulis, dan dianalisis dengan menggunakan elemen andaian melalui pendekatan analisis buku dalam wacana. Seterusnya, yaitu bab 4, strategi komunikasi. Dalam bab 4 ini telah menerangkan strategi komunikasi. Apakah itu strategi komunikasi? Oke. Di sini saya telah membentangkan tentang pandangan sarjana, apakah itu strategi komunikasi. Yang pertama, saya akan menyebut tentang Salinger pada tahun 1972. Oke, beliau mengatakan bahwa strategi komunikasi merupakan sebagai pendekatan yang digunakan dalam komunikasi di antara satu sama lain. Manakala Jeffers pula mengatakan strategi komunikasi perlu dilakukan dalam apa jua keadaan. Hal ini dikatakan demikian kerana strategi komunikasi dikatakan memberi peluang kepada semua yang terlibat dalam komunikasi berasa puas hati kerana mesej difahami dengan baik. Winkler dan Ether pada tahun 2018 pula mengatakan strategi komunikasi merupakan satu idea penyampaian yang berkesan dan boleh diterima dalam berbagai situasi dan keadaan. Seterusnya, Norhav pada tahun 2018 mengatakan strategi komunikasi merupakan refleksi ilusif yang mengandungi konsep yang mudah difahami. Oke. Seterusnya yaitu Nurmaliza Abdul Rahim mengatakan setiap apa yang ingin diujarkan perlu dimenitikberatkan perasaan penerima kerana perkara ini penting bagi nilai yang baik serta budi pekerti yang tinggi dalam diri sendiri. Oke. Seterusnya yaitu bab 5, taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Dalam bab ini telah menerangkan apakah pendekatan strategi komunikasi yang sesuai yang digunakan. Yang berikut merupakan pendekatan strategi komunikasi Nurmaliza Abdul Rahim pada tahun 2018, yaitu yang terdiri pada singkatan, perkataan baharu tiada makna, penafian dan percanggahan, persoalan, pengulangan, perujukan, pembetulan kendiri, topik berlainan atau pengabaian mesej, celahan, penangguhan iaitu macam senyap dan teragak-agak, terjemahan literer, pertukaran bahasa, imajinasi, kesopanan, parafrasa, dan yang terakhir meminta tolong. Seterusnya yaitu bab 6, analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Oke. Dalam bab 6 ini, sampel kajian terdiri pada 10
minta maaf. Dalam kajian ini, sampel kajian terdiri pada 10 pelajar sekolah rendah yang berumur 11 dan 12 tahun di Selangor. Sampel kajian diberi tema perbualan, yaitu aktiviti dalam dan luar kelas yang perlu dibincangkan. Setiap perbincangan diberi masa 15 minit. Perbincangan kumpulan dirakam dan dialog perbincangan ditranskripsi dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan strategi komunikasi yang baharu. Okey, terdapat 16 strategi komunikasi, iaitu singkatan, kataan baharu tiada makna, penafian atau pencegahan, persoalan, pengulangan, perujukan, pemodelan kendiri, topik berlainan, pengabaian mesej, celahan, penangguhan, terjemahan literer, pertukaran bahasa, imajinasi, kesopanan, parafrasa, dan meminta tolong telah berlaku dalam perbualan itu. Okey, dan seterusnya kita akan terus ke bab 7, iaitu cadangan kajian akan datang. Okey, kajian analisis wacana dan strategi komunikasi dapat memberi kesan dalam pemahaman setiap tulisan, teks, ujaran, dan interaksi. Oleh itu, bab ini ingin mencadangkan kajian lain yang berkaitan dengan kajian wacana dan strategi berkomunikasi. Antaranya iaitu 3, bahasa isyarat, bahan bercetak, bahan elektronik, dan media sosial. Antara contoh-contoh yang saya boleh beri iaitu dalam bahan bercetak, seperti bahan bercetak yang boleh digunakan dalam kajian wacana adalah seperti akhbar berbentuk pengetahuan, berita semasa pendidikan, perbankan, periklanan dan sebagainya, majalah pendidikan, hiburan, seni, reaksi, perhatian dan sebagainya, komik seperti kartun, manga dan sebagainya, dan seterusnya. Dari segi bahan elektronik dan media sosial pula, seperti rangkaian sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain, blog pribadi, pendidikan, perniagaan, keagamaan, politik dan sebagainya, drama yang berbentuk penceritaan, mesej, nilai dan sebagainya, animasi yang mengandungi penceritaan, mesej, nilai dan sebagainya. Dan contoh yang terakhir, media sosial yang biasa digunakan dalam kalangan masyarakat seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sekian sahaja daripada pementanan saya. Sekian, terima kasih.